Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah. Ini siapa ini, geng? Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahu lah. Aduh. Versi negara India ni. Aduh. Walau bagaimanapun, ini bukanlah filem motosikal. tau. Cumalah parodi. Oh. Aduh, dia ngapain? Waduh. Macam mana Superman dengan Spiderman boleh bercinta, menyanyi? Iya ya. Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, sebelumnya saya minta maaf dikarenakan mungkin dari kemarin ya atau beberapa hari ini saya nggak buat video dikarenakan ya kalian paham lah geng, sejak pertandingan antara Indonesia versus dengan Jepun ya. Waduh. Ini nggak tahu kenapa ya, dengan kekalahan 4-0 itu auto tidur gak nyenyak geng ya. Tidur gak nyenyak, gak lena ya. Badan saya langsung drop. Agak sakit ini geng ya, dikarenakan mungkin karena makan telat terus ya. Aduh, jadi akhirnya itulah, makanya saya nggak buat video dulu. Jadi saya rehat dulu lah geng ya, untuk mengembalikan kesehatan geng ya. Tapi itulah, memang tidak berharap atau tidak berekspektasi terlalu tinggi dikarenakan memang Jepun itu adalah langganan Piala Dunia, geng ya. Lalu sementara Indonesia dengan ranking yang masih di bawah Jepun sangat jauh sekali. So, itulah. Oke, geng. Ya, jadi di video ini saya akan mencoba untuk membuat atau mereaction ya salah satu video terbaru dari Faktau Channel, karena memang ada ramai sekali kawan-kawan yang minta saya untuk mereaction video dari Faktau Channel ya. Jadi kita akan buat video yang sifatnya santai dan menghibur geng ya. Oke, 10 film terkenal korang tak sangka pun ditiru. Oke, ini versi USA dan India ya. Macam mana terlepas? Pelik. Negara Malaysia pun ada buat. Oh oke, kita akan lihat geng ya seperti apa video terbaru dari Faktau Channel geng ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. So langsung aja kita mulai videonya seperti apa ini. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Apa pendapat korang tentang komen Hana? Adakah terdapat persamaan atau tidak? Adakah dari segi reka kostum ke, warna tema ataupun karakteristik? Cuba tulis di komen apa pandangan korang dengan hashtag Faktau Tak Tahu. Faktau Tak Tahu. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah. Ini siapa nih geng? Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah. Ini siapa nih geng? Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahu lah. Aduh. Apa yang Faktau tahu mesti kurang pelik. Korang nak tengok filem superhero yang terbaru kat wayang, tiba-tiba ini yang keluar. Hei, kenapa? Apa perasaan korang? Aduh. Macam korang tahu, sebelum ini Faktau ada buat video mengenai game tiruan dan cerita kartun tiruan kan? Namun Faktau tengok ramai di antara korang yang minta Faktau buat mengenai filem tiruan ataupun mockbuster pula. Dan bila Faktau cari pasal benda ni, punyalah lawak. Waduh, Spiderman. Wah. Aduh. Sampai krem perut Faktau gelak. Oke. Kerana kebanyakan filem-filem terkenal ini telah ditiru dengan hasil yang Aduh. beramat lawak. Jadi takkanlah Faktau nak gelak sorang-sorang kan? Oke. Video kali ini, jom kita sediakan popcorn dan bersedia untuk bergelak ketawa di dalam. Oke. Ini Spiderman sih. Oke, siapkan kopi, teh, ya geng ya, popcorn. Kita lihat sampai dengan selesai nih. Yang terkenal yang korang takkan sangka pun ditiru. Oke. Sebelum Ya, tu, sudah. jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Oke.
10. Metal Man. Metal Iron Man. Man, antara filem kegemaran Fak Tau sepanjang zaman. Kejap, Ya. macam pelik je. Ini Metal Man. Waduh. Walaupun nampak suit dia macam Iron Iron Man, Man. namun filem ini mempunyai plot yang agak berbeza, di mana Okey. Metal Man mengisahkan tentang Tony Stark. Silap. Mengisahkan tentang Calvin, iaitu seorang pelajar kolej yang secara tidak sengaja terperangkap dalam suit besi yang memberikan dia kuasa luar biasa. Oh. Apa yang lebih peliknya, Meniru filem Iron ini Man nih. dikeluarkan pada tahun yang sama selepas filem Iron Man dikeluarkan, iaitu pada tahun 2008. Kebetulan, kalau korang nak tahu, kebanyakan filem tiruan ini dikeluarkan pada tahun yang sama dengan filem asal dengan reka bentuk poster yang hampir serupa, di mana ia bertujuan untuk mengelirukan pembeli. Tapi apa yang lebih mengelirukan Fak Tau? Cuba korang tengok tali pinggang Metal Man ni. Itu bukan tali pinggang Kamen Rider Kabuto ke? Apa kena mengena Kamen Rider dalam filem ni? Apa hubungannya ya? Nah, sama. Waduh. Saudaranya mungkin. 9. Aduh, 9, geng. Birdemic. Oke, apa ini? Faktor cabar korang untuk tengok filem ni sampai habis. Waduh, apa ini? Efeknya, geng. Terra merupakan sebuah filem yang ditulis dan diarahkan oleh James Nguyen dari Vietnam pada tahun 2010. Ni bukan yang cipta game Flappy Bird tu tau. Yang tu Dong Nguyen. Di mana filem ini mengisahkan tentang sekumpulan burung yang berasa kecewa dengan manusia kerana seringkali merosakkan habitat mereka dan membuat keputusan untuk berperang dengan manusia secara besar-besaran. Walaupun filem ini didakwa meniru filem The Bird yang dihasilkan oleh Alfred Hitchcock pada tahun 1963, namun jalan cerita serta grafiknya sangat-sangat pelik. Grafiknya kenapa begitu? Ya elah. Burung tu Kena siap tai. tersebut di situ. Menyemprotkan asin. Sebanyak $10,000 dan mengambil masa selama 4 tahun untuk dihasilkan ini, hanya mendapat rating 1.7/10 di IMDb. Parah dan sih kalau ini. korang baca review filem ni pun boleh buat korang tergelak guling-guling. Parah sih, geng. Tapi bagi Fak Tau, paling pelik adalah babak ni. Oke. Apaan tuh? Hei, green screen. Sebenarnya, ini burung ke kapal terbang? Lapan. Pelik, geng. Black Lanjut. Bat. Apa lagi nih? Batman. Filem Rise of the Black Bat ini dihasilkan pada tahun 2012, iaitu tahun yang sama filem Batman The Dark Knight Rises dikeluarkan. Apa yang lawaknya? Filem yang diarahkan oleh Brad Kelly ini mengisahkan tentang seorang peguam bernama Tony Quinn yang telah disimbah asid pada matanya, menyebabkan dia buta, dan dari situlah dia mula develop diri yang luar biasanya. Kejap. Macam familiar kan? Iya. Itu bukan jalan cerita Daredevil ke? Daredevil. Ini bermaksud filem Black Bat bukan setakat meniru reka bentuk suit Batman, malah turut meniru jalan cerita Daredevil lah kan? Sebenarnya kenyataan ni separuh betul. Kalau korang nak tahu, Black Bat sebenarnya merupakan antara watak terawal yang ada dalam komik superhero sebelum wujudnya Batman atau Daredevil dari DC. Tapi watak Black Bat ini tidak mendapat sambutan yang tinggi macam superhero lain. Tapi ini dia. Sure about that? Weh. macam watak Batman tanpa telinga. Tak percaya? Cuba korang Google Batman costume mask. Rata-rata kan Lepas tu, ada. korang pentinglah telinga Iya. dia. Dah jadi. Sebenarnya ada banyak lagi filem-filem superhero dari watak DC dan Marvel yang telah ditiru. Contohnya macam filem Avenging Force The Scarab yang meniru filem The Avengers. Tengok poster pun mesti korang dah boleh agak hasil cerita ni kan. I think so. Did you hear the voice? The voice? Feel like I could do anything. 7. Jurassic World.
terdapat satu syarikat yang sangat-sangat terkenal kerana menghasilkan filem-filem tiruan dengan bajet rendah, iaitu Asylum. Di mana kalau korang tengok dari poster-poster ini, mesti korang boleh terus agak filem apa yang cuba ditirukan. Namun salah satu filemnya yang terkenal adalah Jurassic World yang dihasilkan pada tahun 2018, di mana ia meniru filem Jurassic World. Tapi berbeza dengan plot filem Jurassic yang mengisahkan tentang seorang bilioner yang menghidupkan dinosaur demi memenuhi impiannya untuk membina taman hiburan. Oh, ini sih oke sih. Ya kan, geng? Ini film masa kecil saya ini. Filem Jurassic pula mengisahkan tentang sekumpulan saintis yang menghidupkan dinosaur dengan tujuan untuk menumbuhkan organ manusia yang akan digunakan untuk pemindahan organ. Macam pelik kan? Bukan itu saja, malah grafik serta lakonan di dalam filem ini juga sangat lawa. Wah. Ini singgakan yang mendapat rating hanya 3.1/10 di ratingnya IMDb. teruk betul. Begitu, pengarah filem ini tak berputus asa dan membuat keputusan untuk menghasilkan sequelnya yang kedua, iaitu Jurassic Hunt yang dihasilkan pada tahun 2021. Wih. Aduh. Harusnya ya film-film seperti ini itu mengajak kolaborasi Sofian, geng ya, agar kualitinya itu agak bagus lah, geng ya. Ini dinosaur macam apa ini? Aduh. 6. Billy Owen. Siapa peminat filem Harry Potter dekat sini? Saya lah. Saya ikuti tuh dari pertama sampai akhir. Tak tahu, sejak pengeluaran novel pertamanya pada tahun 1997, Harry Potter mula menjadi sangat-sangat terkenal, di mana bukan setakat novelnya saja yang mencipta sejarah sebagai best selling book series in history, malah filmnya turut mendapat sambutan yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi bila dah terkenal macam tu, mestilah ada syarikat yang cuba ambil kesempatan, kan? Ada tiruannya. Sebuah syarikat perfilman di Kanada cuba untuk meniru filem ini pada tahun 2008 dengan tajuk The Mystical Adventures of Billy Owens. Billy Owens. Aku malah baru tahu nih. Kalau korang tengok filem ni, korang boleh nampak terdapat watak Harry Potter versi Kanada, Ron versi Kanada, Hermione, Goblin. Ini Goblinnya. Termasuklah Hagrid versi Kanada. Waduh. Yang dilakonkan oleh bintang wrestling terkenal, iaitu Roddy Piper. Tapi seperti kita tahu, watak Hermione dalam filem Harry Potter ni seorang yang bijak, kan? She's bewitched to look like the night sky. I read about it in Hogwarts Society. You're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Mandrake or Mandragora Dia pandai sih. is used to return those who've been petrified to their original state. Punyalah diorang nak tiru watak Hermione ni, sampaikan watak Hermione versi Kanada kerap memberikan fakta secara random. Did you know that by the time you're 11, your motor skills are at their peak of development? Did you know that the chances of being born at the stroke of 11 on the 11th of November are 137 million to 1? Did you know that it's impossible to sneeze with your eyes open? Did you know that octopi change their color when they're frightened? Malah kalau korang tengok dekat review pun, ramai yang marah dengan filem ini kerana dianggap merosakkan filem Harry Potter. Teringat pula fakta pasal Harry Potter versi negara India ni. Walau bagaimanapun, ini bukanlah filem motosikal, tetapi cumalah parodi. 5. Mac and Me. Korang nak tahu tak apa akan berlaku sekiranya E.T. digabungkan dengan Ronald McDonald? Tada! Waduh. Untuk pengetahuan korang, makhluk asing yang korang tengok ini merupakan karakter di dalam filem Mac and Me, iaitu filem yang diarahkan oleh R.J. Louis, di mana ia dikatakan meniru filem E.T. dan kelakarnya ia ditaja oleh Makoto Naruto. Makoto Naruto. Jadi, bila filem ni ditaja oleh syarikat yang besar, mestilah kita akan anggap ia filem yang berkualiti, kan? Ini kan ya. Rasanya E.T. lagi comel kot. Apa yang bertambah pelik, selalunya bila filem ni ditaja, sepatutnya dia kena paparkan produk penaja tu lah, kan? Ya. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya.
Aduh. Ini malah produk cola ya. Wonder what they were looking for. Dan promosi produk penaja hanya bermula di akhir cerita. Itu pun cuma beberapa minit je. Waduh. Malah banyak plot di dalam filem ini yang tiru sebiji macam filem E.T. Contohnya macam babak ketika kejar mengejar ni. Oke. Bezanya, dia tak guna basikal tapi guna kerusi roda. Wih. Sangat kreatif ya. Tetapi pengakhiran filem E.T., makhluk asing tu akan balik ke planet dia kan. Namun berbeza pula dengan Mac and Me, di mana makhluk asing ini diberikan kerakyatan dan boleh hidup dengan manusia. Waduh. Bisa gitu ya kebijakan dari kerajaannya itu. Diberikan IC kerakyatan. Dan cuma 3.4/10. Filem ini juga mempunyai ending yang berbeza kerana ending asalnya terlampau teruk dan tak sesuai. Apa? Macam pelik je ending dia. Snake on a Train. Oke. Cuba korang teka, Snake on a Train ini meniru filem apa? Snake on a plane? Jawapannya adalah Snake on a Plane. Betul kan? Pada tahun yang sama. Kurang faham je lah kenapa kan? Dan filem ini juga dihasilkan oleh syarikat perfilman Asylum yang Faktor ceritakan tadi. Plot filem Snake on a Train ni lebih kurang sama je macam Snake on a Plane, di mana terdapat ular yang akan menyerang semua penumpang di dalam kereta api yang dinaiki mereka. Tapi berbeza dengan filem asalnya, di mana ular tersebut sengaja diletakkan untuk mengambil nyawa saksi perbicaraan di dalam kapal terbang. Okey. Ular di dalam filem tiruan ini pula muncul dari dalam badan seorang wanita yang didakwa terkena sumpahan kaum Mayan. Dah nampak pelik kan? Sabar dulu, tu baru sikit. Dipendekkan cerita, wanita yang terkena sumpahan itu kemudian akan makan ular tersebut dan bertukar menjadi ular gergasi, di mana dia akan memakan kereta api itu. Wih, monster. Ini lawannya harus Ultraman ini. Penumpang kereta api yang berjaya selamatkan diri akan menggunakan azimat ajaib yang entah datang dari mana, dan azimat itu akan menghasilkan puting beliung gergasi dan menembakkan ular gergasi tersebut. Okey. Nampak tak? Dari filem pasal ular terus jadi filem Harry Potter. Aplikan ini turut dibuahkan oleh penonton lain. Sebab itulah kalau nak beli DVD tu, tengok betul-betul nama kenderaan, plane ataupun train. Iya. 3. Japanese Spider-Man. Japanese Spider-Man. Korang pernah ternampak video ni dekat Coto mana-mana mate. media sosial kan? Okey. Prove it. That's your Spider-Man. Dan untuk pengetahuan korang, ini memang rancangan pakai televisyen pistol yang sudah disiarkan di Jepun sekitar tahun 1978 dengan nama Spider-Man. Seperti Kamen Rider, geng, gerakannya. Yang dihasilkan oleh Toei. Ya, syarikat yang sama menghasilkan Dragon Ball, One Piece dan banyak lagi filem serta rancangan TV terkenal yang lain. Okey. Tapi berbeza dengan watak Spider-Man yang kita kenal, di mana dia mendapat kuasa kerana digigit laba-laba kan? Kalau ini karena apa? Namun bagi Spider-Man versi Jepun pula, dia mendapat kuasa secara tidak sengaja melalui UFO yang terhempas. Okey. Dipanggil sebagai Marvela. Malah Spider-Man ini juga mempunyai cara yang unik untuk bertukar. Wih. Bajunya melayang, geng. Bukan itu saja, selain menggunakan webnya, seperti Kamen Rider, turut menggunakan senapang sebagai senjata. Guna pistol, senapan. Turut mempunyai kenderaan sendiri. Iya kan, konsepnya seperti Kamen Rider, geng. Dan macam Spider-Man versi Power Rangers pula. Aduh. Ya.
Walaupun filem ini pada mulanya mendapat kecaman dan pernah berdepan isu hak cipta, namun pada tahun 2020, Marvel mula beriktiraf Spider-Man versi Jepun dengan mengkategorikannya di dalam Earth 616 dengan nama rasminya Spider-Man. Supaidaman. Jadi kesannya itu memang seperti ini, geng. Seperti apa? Dari gerakan-gerakannya itu ya. Jadi teringat dengan film-film Kamen Rider, geng ya. Gitu, geng. Oke lah. Yang kedua, geng, apa ini? 2. Superman 1987. Oke. Superman versi negara India. Ini kenapa ada joget-jogetnya begitu? Sebelum itu, ini bukanlah babak daripada filem Superman 1987 tau. Nanti Fakta akan ceritakan asal usul sebenar video ni. Namun apa yang Fakta nak kongsikan dalam tajuk kali ini adalah mengenai filem ini. Kalau korang tengok sinopsis filem ni, plot dia memang sebiji macam cerita Superman kan, daripada planet Krypton dihantar ke bumi. Cumanya Superman ini bukan mendarat dekat Smallville, tapi dekat negara India. Jadi makanya dia kebiasaannya joget-joget gitu ya. Wih, Superman ada kuasa banyakan kue. Waduh, ini kuasanya macam jin, geng. Dari segi CGI pula, Fakta rasa okey lah kot untuk zaman tu. Cuma agak pelik bila Superman menari dan menyanyi lagu Hindustan. Iya. Aduh, dia ngapain? Waduh. Macam mana Superman dengan Spider-Man boleh bercinta, menyanyi? Iya ya. Sama-sama. Masalahnya, nampak sangat kantoi green screen tu. Namun begitu, babak ini daripada filem Daria Deal dan cerita tu tak ada kena-mengena dengan superhero ni pun. Cuma bayangan dia je. Tapi disebabkan babak ini sangat-sangat lawak, ia menjadi viral dan menjadi meme di internet. Satu. Ini parah ini. Oke. The Amazing Bulk. The Amazing Bulk. Tahu, ini merupakan filem tiruan paling lawak dalam senarai kali ini. Aduh. Ini apa? Itu apa, genderuwo? Seperti namanya, The Amazing Bulk yang dihasilkan pada tahun 2011 ini merupakan filem tiruan daripada filem yang Fakta rasa kurang mesti tahu kan? The Incredible Hulk. Cuma warna dan rambut mereka agak berbeza. The Amazing Bulk mengisahkan tentang seorang saintis bernama Henry Howard sedang membuat eksperimen mencipta formula untuk meningkatkan kemampuan manusia kepada superhuman bagi tujuan ketenteraan. Namun ketika dia menguji formula itu pada dirinya, Henry kemudian bertukar kepada The Bulk. Wih, green screen-nya, aduh, parah. Kalau korang tengok sepanjang filem ni, jadi mungkin begitu. korang akan keliru. Ini cerita superhero ke cerita kanak-kanak? Iya sih. Ini apa hubungannya? Dikatakan filem ini 100% menggunakan green screen, di mana idea ini diberikan sendiri oleh pengarahnya, iaitu Lee Wei-Shuan yang memang bercita-cita untuk membuat sebuah filem superhero yang menggunakan green screen 100%. Masalahnya, macam tak kena je green screen yang digunakan. Iya. Kalau korang lah kan, korang sanggup ke tengok cerita macam ni sampai habis? Kalau Fak tahu, rasanya popcorn tak sempat habis lagi. Fak tu dah tutup. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fak ucapkan kepada korang semua atas sokongan dan cadangan. Ya, ternyata itulah, geng, ya, 10 film terkenal ya. Ternyata ada tiruannya, geng, ya. Waduh. Parah sih ya, dari CGI-nya ya, green screen-nya, efeknya itu, aduh. Tapi it's okay lah, geng, menghibur kita semua. Terutama saya, geng, yang dari kemarin tuh agak bersedih, jadi it's okay lah ya, lumayan cukup terhibur, geng, dengan video dari Fakta Channel. Oke, geng, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, geng. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan thank you tadi yang sudah request ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita bahas, kita ulas bersama-sama, seperti biasanya kirim link videonya di DM Instagram ya. Dah di sini, dan akhirnya saya Waljong dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Re.